Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita bersama dalam siri-siri tazkirah yang dihandle oleh Persatuan Penuntut Persatuan Mahasiswa Malaysia di Arab Saudi cawangan Madinah. Dan insya-Allah pada sesi ini saya akan berkongsi tentang apa yang disebut sebagai kepentingan menuntut ilmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana yang kita tahu dan kita faham bahawa ilmu ada kedudukan yang tinggi dalam Islam, sebagaimana yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Bahkan kalau kita melihat kepada wahyu yang pertama yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu perintah yang kita sebut sebagai Iqra. Bacalah. Menunjukkan juga kepada kita bahawa kepentingan kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam kehidupan kita di dunia hendaklah dipandu dengan apa yang disebut sebagai ilmu. Ilmu yang kita nak bicarakan pada kesempatan yang ada ini adalah apa yang kita sebut sebagai ilmu agama, kefahaman kepada ilmu agama, sebagaimana yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya khair, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah bagi kepadanya al-fiqh, kefahaman dalam agama. Maksudnya kefahaman dalam agama itu merupakan satu benda yang tinggi, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu diusahakan oleh kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinyatakan tentang kepentingan dan juga kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kepada dia untuk jalan-jalan ke syurga. Maksudnya Allah telah mudahkan kepada dia jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat sejarah para imam, para sahabat, para salafus salih ridwanullahi alaihim, atau kisah yang masyhur, kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang maknanya kisah perjalanan dia menuntut ilmu. Antaranya apabila beliau sampai di Madinah, beliau berguru dengan Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah. Kemudian juga beliau berguru dengan di Kufah dengan ashab Al-Imam Abi Hanifah. Maknanya perjalanan yang jauh. Bahkan kita lihat juga sejarah para ulama yang salaf dan juga daripada khalaf yang juhud kesungguhan mereka untuk mendapatkan ilmu. Artinya ilmu ini satu benda yang penting, dan juga ilmu yang kita maksudkan itu adalah ilmu dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, dalam Al-Quran Allah ada menyebut dalam satu firman-Nya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Artinya orang yang ada ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak ada ilmu. Kedudukannya tidak sama. Bahkan dalam satu syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebut satu syair yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Dia kata, "Ma fil maqam alladhi aqlin wala adabin min ar-raha fada'il awtan waqtarib." Tidak ada tempat bagi orang yang mempunyai akal fikiran yang baik dan orang yang mempunyai adab, makna akhlak yang baik, untuk berehat-rehat di tempat tinggal dia. Maka kata Imam Syafi'i, fada'il awtan, maka tinggalkanlah negeri kamu, waqtarib, maka asingkanlah diri kamu daripada kebanyakan orang. Maksud asingkan diri itu adalah asingkan diri dan pergi mencari ilmu, musafir mencari ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i seterusnya, dia kata, inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduh in sahata bawa illam yajid lam yatib. Aku melihat air yang bertakung merosakkan air tersebut. Kedudukan air yang bertakung tidak mengalir akan merosakkan air itu. Kalau dia mengalir, air itu menjadi baik.
Kalau air itu tidak mengalir, air itu akan rosak. Begitu juga umpama kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita hanya duduk dalam situasi kita kat kampung kita, kat tempat kita, kita tak pergi jauh, kita tak musafir jauh, kita tak ada satu rihlah yang dapat kita belajar tentang sesuatu yang baru, terutamanya dalam erti berjalan itu adalah untuk mencari ilmu agama, maka kita diibaratkan sebagai air yang bertakung. Benda itu akan merosakkan kita. Maka jadilah kita ni orang yang bergerak dalam erti kita berusaha untuk mencari ilmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam menuntut ilmu juga ada beberapa syarat yang kita perlu fahami, yang diletakkan oleh para ulama supaya kita tak tersasar daripada orang yang sepatutnya, bagaimana yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Antaranya yang disebut juga oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu syarat yang pertama adalah yang disebut oleh Al-Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang bagaimana nak ikhlas dalam menuntut ilmu. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah. Mana kita ada ikhlas an-niyah, niat yang ikhlas. Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana nak ikhlas. Lalu Imam Ahmad jawab suatu jawapan. Dia mengatakan, kalau secara mudahnya, kalau kamu nak faham bagaimana kamu nak ikhlas, adalah kamu meletakkan kamu ini nak raf'ul jah an nafsik wa raf'ul jah an ghairik. Maksudnya kamu nak angkat kejahilan, nak buang kejahilan daripada diri kamu sendiri. Kemudian kita niat untuk angkat kejahilan, maknanya kita nak buang kejahilan daripada masyarakat. Perkara yang kedua adalah kita jauh daripada maksiat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam satu syair yang masyhur, yang dikatakan syakauti ila waqi'an su'a hafthi fa arsyadani ila tarkil ma'asi faqala inna ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Maknanya dia mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalan dia, dan kata guru dia, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak memandu kepada orang yang buat maksiat. Maka kita perlu jauhi daripada maksiat supaya hati kita ini kosong daripada benda-benda yang boleh merosakkan kita, untuk diberi hidayah dan juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu itu selain daripada usaha kita adalah juga ilmu itu juga adalah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana Allah memberikan peluang, Allah menyediakan ruang, Allah memberikan kefahaman itu, kefahaman agama kepada seorang Muslim tersebut. Jadi setakat itu dulu perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.